خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. آمين ya rabbal alamin. Kita ada 2 buku lagi. Risalah Tauhid. Enggak? Ada. Bagi satu Sambungan muka surat 21. Ancak dan sebagainya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ifdran amin. Katanya ni ada orang dulu dah tak ada dah. Tak tahulah. Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu. Mungkin ada orang Melayu dulu. Adalah satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit, kena sampuk dan sebagainya, maka mereka yang mengadakan ancak, iaitu mengadakan jamuan, persembahan tukar ganti. Apa tu? Tembakau. Tembakau ni. Dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Sambungan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-6, iaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala yang esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan, yang telah pun kita bincangkan sebelum ini. Esa pada zat bermaksud tidak ada Tuhan yang kedua. Esa pada sifat bermaksud Allah Ta'ala punya satu sifat sahaja, bukan 2 sifat. Begitu juga perbuatan. Dan keesaan Allah Subhanahu wa taala ini juga menafikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sama ada kekuasaan dan sebagainya. Maka dengan sifat wahdaniyah Allah Ta'ala inilah berlakunya sesuatu amalan yang tersasar, bahkan boleh merosakkan akidah. Jadi yang buat benda ni orang Islam, perkara khurafat yang penting orang Islam. Tetapi perbuatan ni sehingga boleh merosakkan akidah. Kenapa? Sebab mempercayai kuasa, ataupun kita mengadakan suatu permintaan, ataupun kita memberikan persembahan kepada satu kuasa yang lain. Sebab itu kalau kita menyembelih haiwan, tidak boleh menyembelih selain kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab Arab jahiliyah dulu dia menyembelih kerana berhala. Menyembelih kerana berhala.
Sebab tu amalan yang lama ni dululah, sekarang tak ada dah. Jadi bagi jamuan, maka hanyutkan kat sungai kan, sebagai nak keselamatan, ndak akan apa lagi kata, ndak akan supaya padi itu banyak, maka bagi jamuan dekat hantu padi kan. Nak ke laut, bagi jamuan dekat hantu laut. Nak ke sungai, bagi jamuan ke hantu sungai kan. Jadi lebih kurang sama dengan agama lain yang bagi jamuan kan. Ada limau lah, ada apa bagi jamuan kan. Tak ada beza dia. Jadi itu boleh merosakkan akidah. Yang kedua pula, ni dah tak ada ni, dah kitab ni tulis baca lah. Upacara harimau. Harimau suatu upacara yang dinamakan jamuan harimau. Kalau makan harimau kat zoo tu lain ya. Bagi makan dekat harimau zoo tu lain. Ni harimau ni harimau jenis makhluk halus ni kan. Dulu macam-macam orang ni. Upacara jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali dalam buluka. Ni bagi makan. Ni bagi makan kat harimau dalam hutan dia. Kalau harimau botol ni, kita tengok macam mana. Setahun sekali dalam buluka di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti. Harimau sakti. Jadi bukan harimau botol tu. Kalau harimau botol tu dia bab lain. Kalau harimau botol tu bab lain. Dia makan harimau macam kita bagi makan boyo lah. Nak lalu, kita bagi boyo tu makan konyang-konyang. Lepas tu kita lalu. Itu tak khurafat lah. Itu satu kaedah. Kita nak lalu dekat hutan tu, harimau banyak, kita baru bagi kabau sekor situ kan. Jadi harimau tu makan kabau tu, kita lalu. Itu lain itu lain. Kita nak lalu sungai, kita bagi dekat sungai tu lambu sekor tepi tu. Jadi semua boyo pergi dekat lambu tu, kita pun lalu sungai tu. Tu bagi makan harimau, bagi makan boyo kan. Bagi makan harimau. Dalam hutan tu banyak harimau, kita jamu dekat kabau sekor, kita pun lalu. Itu lain. Ini maksudkan harimau ni harimau sakti. Jadi harimau sakti ni makhluk jin lah. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk menyembah jin. Allah Taala larang itu menyembah jin. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam Quran minta lindung daripada jin pun tak dibenarkan. Minta lindung daripada jin tak dibenarkan. Jadi ada masa kami belajar di Mesir dulu. Jadi masalah gangguan ni selalu memang macam-macam lah gangguan ni kan. Ada orang berkawan dengan jin dan sebagainya. Jadi ditanyalah pada tuan-tuan guru sana, apa hukum tuan guru kami berkawan dengan jin? Dia datang nak nolong dan sebagainya. Ada yang anda-anda tu pula datanglah jin nak nolong dia kan. Jadi pendapat tuan guru tadi, saya ingat dia kata, macam mana dia datang tu macam mana? Dia yang nak datang khidmat ke, atau kamu yang minta dia datang nolong kata. Kamu ke yang minta dia datang nolong ke, ataupun dia sendiri yang datang nak menolong? Pada pendapat dia. Macam mana pula tuan? Macam ni dia kata. Kalau dia sendiri datang nak nolong, itu boleh tanpa syarat. Macam kawan kita nak datang lah nak nolong, nak datang nolong, okey lah. Jangan baik syarat pula. Dia boleh tolong kau, tapi minggu depan kau bagilah niat-niat pula. Ada bersyarat kan. Bersyarat tu tak berapa nak elok sangat lah. Begitu juga makhluk jin. Kata tuan guru tadi, dia nak tolong bersyarat ke tidak? Kalau dia datang bersyarat, bagi ayam panggang sekor ke apa, tak payah dia kata. Kalau dia datang tanpa syarat, tak apa, saja nak datang baik-baik. Ya. Jadi ada jin yang baik, yang memang nak nolong.
Ini kalau nolong tanpa syarat itu tak apa. Tapi kalau datang bersyarat jangan. Ataupun kamu yang mencari dia. Jadi kalau kita mencari dia, macam-macam syarat dia bagi dia. Pulut panggang lah, apalah. Banyak. Ditakuti syarat dia syarat yang mengarut. Itu kata dia. Bahkan ada sebahagian lagi pula mengatakan tak boleh bermuamalah langsung. Dua pendapat lah. Yang kata boleh bermuamalah dengan makhluk jin ni. Yang pertama kata kalau dia nak datang nak nolong kita baik. Tapi kalau nak buat jahat itu lagi tak boleh. Dia datang tapi bersebahat nak naya orang. Dia datang bersebahat nak buat naya perang, itu lagi tak boleh. Ini datang dia nak buat kebaikan. Tapi bersyarat, tak payah dia kata. Kalau tanpa syarat boleh, tanpa syarat. Dia memang dia berkenan dan sebagainya, dia saya nak nolong, tanpa syarat. Yang kedua pula, para ulama kata jangan bermuamalah langsung dengan mereka. Sebab tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermuamalah dengan mereka. Kata sebahagian. Ala kulli hal, dalam sejarah para salihin, jadi makhluk jin makhluk jin sama dengan kita. Makhluk jin sama dengan kita. Jadi kata-kata yang mengatakan sebaik-baik jin saja hajat manusia tu tak adil lah, kata-kata macam tu. Kesian dia. Makhluk jin ada yang labai kita ni ramai yang pelosit kan. Jadi kata-kata sebaik-baik jin saja jahat manusia tu tak kono. Cuma kalau dia jahat memang jahat betul-betul. Kan? Itu tak dinafikan lah. Dan mereka juga ada yang baik. Bahkan di kalangan mereka juga ada di kalangan mereka para awliya ila salihin. Di kalangan mereka juga ada para awliya, di kalangan makhluk jin ada. Kenapa kita kata mereka ada awliya? Apakah ini masukkan awliya? Ini masukkan awliya, mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melihat kehidupan dunia ini kehidupan yang sebenar. Kehidupan mereka ibadat kepada Allah. Apakah tidak ada di kalangan mereka? Ya, ada di kalangan mereka yang sentiasa berada dalam majlis zikir. Ada di kalangan mereka yang sentiasa berada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan mereka ada melakukan haji dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan makhluk yang bernama manusia ini, iaitu tidak ada di kalangan jin, di kalangan mereka tidak ada rasul dan nabi. Jadi makhluk jin ni bila beriman, maka dia beriman dengan nabi di kalangan manusia. Itu yang pertama. Di kalangan mereka tidak ada nabi, tidak ada rasul. Mereka beriman kepada para anbiya yang diutuskan pada zaman tu. Termasuklah jin pada zaman ini, mereka dituntut beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan mereka tidak ada ulama mujtahid. Tidak ada ulama mujtahid, bermaksud makhluk jin ini memilih di antara 4 mazhab. Di kalangan mereka ada mazhab Syafi'i, di kalangan mereka ada mazhab Hambali, di kalangan mereka ada mazhab Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki. Mereka tidak ada mujtahid mutlak, tak ada. Maka mazhab mereka mengikut mazhab gitu. Ala kulli hal, di kalangan mereka tu ada yang ahli ibadat, ada ahli taat, dan di kalangan mereka juga ada di kalangan mereka para awliya illa salihin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia ini melebihi mereka. Tetapi di kalangan manusia kalau jahat, jahat memang jahat daripada makhluk jin lagi lah. Kemudian disebabkan mereka itu ada sesuatu kelebihan yang Tuhan kurniakan yang tidak ada pada kita, itu tidak dinafikan. Jadi makhluk jin ni bangsa yang kuat, kata-kata. Kuat. Dan
mereka makhluk yang tak nampak. Tak nampak. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut sekiranya Allah Ta'ala zahirkan mereka, maka nak berjalan pun tak boleh. Kemudian kalau mereka juga ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang dan sebagainya. Maka makhluk yang fasik, yang kafir inilah diperalatkan oleh syaitan. Jadi syaitan ini adalah makhluk jin yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa kana minal jin. Tuhan kata, iblis itu daripada makhluk jin. Dan ketika mana iblis itu mengangkat diri dia, kan dia kata dia buat daripada jin, dia buat daripada api. Bila iblis itu dia mengangkat diri dia, maka dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Dia kata, engkau jadikan aku daripada api. Itu jelas. Jadi kalau iblis dikata dia buat daripada api, maka dia bukan malaikat. Malaikat dijadikan daripada nur. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Manusia dijadikan daripada tanah. Jin dijadikan daripada api. Maka iblis mengiktiraf diri dia daripada api. Khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku daripada api. Dan dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala mengatakan wa kana minal jin. Iblis itu daripada makhluk jin. Makhluk jin yang asal dia taat, ahli ibadat, ahli taat, ahli ibadat, maka diangkat sama tempat dengan malaikat. Tapi disebabkan takabur dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, takabur dia bukan takabur kepada Allah, takabur kepada Nabi Adam alaihi salam, maka diusir daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis ini mengumpul tentera-tentera daripada jin juga. Jadi maksud jin ni ada beberapa jenis. Ada jenis syaitan. Syaitan ni kerja untuk menyesatkan manusia. Jadi tugasan iblis yang paling besar bukan sekadar iblis itu tugasannya lebih besar daripada jin yang jahat. Kalau jin yang jahat mungkin dia menyakiti kita. Dia menyakiti kita dengan pelbagai cara dia lah. Tetapi iblis dia lebih pada itu lagi. Iblis ni orang yang bijak. Dia bijak. Tapi bijak ke jahat lah. Iblis ni bijak. Dan di atas kebijaksanaan itu, tapi kebijaksanaan buat jahat, di atas kebijaksanaan dia buat jahat tu, apa tujuan dia yang lebih besar? Tujuannya satu saja, iaitu nak bawa manusia ni seramai-ramai dia masuk neraka sama dengan dia. Jadi dia ada tujuan yang lebih besar. Sebab dia jin ni dia lebih cerdik, iblis ni dia lebih cerdik pada jin yang biasa. Sebab itu iblis tujuan utama dia nak angkat manusia masuk ke neraka. Bukan sekadar nak menyakiti orang, nak biar dia domam, bagi dia orang panis, bagi dia hatta yang menyebabkan orang gila pun jin juga. Sebab tu orang gila disebut majnun. Majnun tu orang yang kena jin. Janna yajunnu majnun. Majnun tu daripada kalimah jin. Janna yajannu majnun. Majnun ni bermaksud orang yang kena jin. Majnun. Jadi tugasan yang lebih besar iblis ni adalah nak bawa manusia masuk heret neraka. Sebab tu bijaknya jin ini, bijaknya iblis ini, terkadang dia nak menghasut manusia dengan cara suruh buat ibadat. Jin dia tak boleh macam tu. Tapi kalau dia iblis, dia boleh menyesatkan manusia dalam bentuk ibadat. Liciknya dia. Liciknya iblis ini berbanding pada jin biasa. Sebab terkadang hasutan dia disuruh orang beramal. Itu iblis punya perancangan.
Contoh sedekah. Kita nak sedekah RM10 je. 50 katanya. Wah, barulah hebat kau kata. Barulah orang khabar kau anda. Ayo kata. Takat 10 itu biasa. 50. Kita pun keluar 50. Binasa sedekah kita. Kau 10 tadi tak ada rasa mandal benar dah, sama je orang. Tapi 50 lah. Kau siapa? Tak you juga gitu. Ada kita pula tu. Kita hantar 10 tapi hati kita dah mula riak. Sengaja dia nak binasakan gitu. Nampak elok. Maka jadi binasa. Sampailah ada kisah iblis yang memimpin seseorang ke masjid ada. Jadi iblis ni peranan nak heret orang masuk ke neraka dan peranan supaya kita mengurangkan amal kita. Sebab itu iblis dia akan ambil habuan dia sebanyak mana pun. Tak dapat 100, 80. Tak dapat 80, 70. Tak dapat 20 tetap. Itu yang kisah bagaimana iblis menghasut kita daripada solat sampailah ke solat. Dia nak ambil juga. Itu iblis kita kata. Adapun jin, jin ni dia jahat-jahat dia lah. Ada yang mengganggu manusia dan sebagainya. Maka dilarang manusia ini meminta lindung kepada mereka, apatah lagi menghormati mereka secara memberikan jamuan dan sebagainya. Itu kita dah memuliakan mereka sebegitu dilarang. Di antara dia upacara sembahan harimau sakti kata di sini. Kiranya harimau ini tidak dipuja. Kelak dia akan membinasakan ahli-ahli kampung kata dia. Dan binatang ternakan, maka harimau dinamakan harimau maujud. Wallahu alam. Maka dalam upacara ini disembelih seekor kerbau, hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga untuk makanan harimau maujud itu. Nama dia, istilah lama dah tak ada dah benda ni. Tapi makna dia kita faham. Maka dagingnya bagi makan orang yang hadir dalam upacara itu. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin. Kepercayaan mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat. Itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah katanya. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah maksud kita tidak boleh melihat kemudaratan pada makhluk. Adapun tidaklah kita dilarang untuk melihat kemudaratan kepada makhluk hatta jin. Hatta jin. Kalau kita mengatakan dah orang ni dapat gangguan daripada makhluk sekian, makhluk halus ni, orang dia ganggu macam-macam lah kita kata. Tidaklah sampai menghalang kita menafikan mudarat tu. Sebab kalau tak boleh langsung kita menyebut, tak adil pula kita. Tak adil kita. Kita pun kena perlu keadil juga. Sebab apa? Selain daripada makhluk jin dan hantu ni, kita sebut mudarat dia. Jangan, ni kuman ni mudarat ni. Kita sebut. Datang COVID, jangan keluar. Jangan duduk rapat-rapat. Mudarat nanti. Takkah kita gunakan bahasa mudarat pada kuman sekian, penyakit sekian, mudarat. Bahaya penyakit ni mudarat. Tak kita guna perkataan tu. Apa lagi kita kata? Makanan apa lagi? Gula jangan lebih, mudarat. Kan mudarat. Kita letakkan mudarat pada gula, makan lebih gula mudarat. Lebih lemak mudarat. Lebih masin, terlebih masin mudarat. Takkah kita guna bahasa tu selebih tu? Jangan letak lebih nak gula tu, Kang. Naik gula. Mudarat. Kita guna tak bahasa? Guna. Apa lagi kalimah yang mudarat-mudarat? Banyak.
Tiba-tiba kita nak nisbahkan mudarat pada makhluk jin, tak boleh, tak adil. Tak adil. Jadi apa maksud? Maksud kita i'tiqad mudarat sehingga tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu pada semua sekali. Mudarat sekiranya diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab pada benda ni mudarat. Allah Subhanahu Wa Taala hatta bukan sekadar mudarat, manfaat pun tak boleh kita nisbahkan kepada makhluk sebenar-benar dia. Tetapi kita gunakan bahasa itu sehari-harian, maka tidak ada larang dalam agama. Kita kata, oi makan ni. Ni apa ni? Ni entah pada cendawan ni ke. Apa ni? Ini tenaga ni. Kita kata. Manfaat. Apa lagi? Ni ada ni, tongkat Ali ni. Manfaat ni. Kita gunakan bahasa tu. Macam-macam lah orang jual makannya. Ni makan madu kelulut ni. Kan? Apalah? Bertenaga jadi dia. Kita nisbahkan manfaat. Adil. Jadi bermaksud ada sesuatu makanan yang beri mudarat, ada sesuatu makanan yang beri manfaat. Baru kita percaya lagi. Percaya lagi. Benda ni boleh mudarat, benda ni boleh manfaat. Iya. Tambah pula kalau orang menjual, lari pula. Kau kena percaya ni, kata dia. Tak ada percaya Tuhan. Jadi maksud bahasa tu dibenarkan lah, bukan tak dibenarkan langsung. Sebab itu ulama kata ini adalah disebut istilah majaz. Majaz ni apa kita kata? Kita tahu hakikat dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dia Allah Taala. Kita makan nasi konyang, kita kata. Boleh tak kita sebut? Boleh. Tadi kau konyang makan apa? Makan nasi. Boleh, dibolehkan. Tetapi i'tikad kita bahawa semua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Kita tak lari. I'tikad kita tak lari. Kita sakit, kita pergi klinik. Mana kau bubek ni sembuh, dan bubek tak sembuh lah. Ni klinik ni kat ada sini ada, kat Tampin lah klinik ni. Kat situ boleh sembuh dia. Apa doktor tu? Doktor sekian. Anda doktor tu. Kita sebut benda-benda itu dibolehkan ke tidak? Dibolehkan untuk bahasa kita. Tetapi i'tikad kita tahu bahawa tidak ada yang memberi mudarat, tidak memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada i'tikad kita kata. Bahkan dalam tauhid pun kita akan sebut semula. Tidak boleh kita mengiktikadkan api itu membakar. Itu asbab musabab sahaja. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara manfaat, perkara mudarat itu dipahami oleh kita bahawa yang memberi mudarat manfaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala jadikan asbab itu pada makhluk dia. Boleh tak kita melihat, boleh tak kita bersandar pada dia? Boleh sekadar asbab sahaja, boleh. Macam mana kita nak tolak orang bersandar ke ubek? Memang bersandar ke ubek. Lah ubek tak bawa, parah dia kata. Tak bersandar tu, bersandar. Pula comel ni tuan, ubek tak bawa, parah ni kata. Sandaran pada asbab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak rosak akidah kita kata. Macam tu banyak kita sandar ke duit. Tiba-tiba berjalan, Allah parah ni kata. Duit tak bawa kata dia. Maksud habis ada duit, tanggaplah sikit, tak ada ni parahlah kita kata. Tak? Bahkan kita bersandar lagi pada benda tu. Kita takut pada asbab dan kita bersandar pada asbab. Itu dibenarkan pada kehidupan kita. Jadi begitu juga makhluk jin kita kata. Kita tidak nafikan mereka tu boleh memberi mudarat. Ya, boleh memberi mudarat pada kita. Disepak lagi kita, bengkak lah. Apalah bengkak ni? Entah disepak ke jin ni mungkin. Digigit dia marah digigit dia. Ada samalah macam kalau gigit dia lipan dan sebagainya. Boleh kita nisbahkan. Ini terbuat di hantu ni kenapa gatal ni? Entah disambu ke hantu kata. Dia kata sambu ke hantu diludah ke hantu
Allah lah mungkinlah kalau ada ludah itu biso setakat itu je. Yang tak bolehnya kita merayu-rayu, menyembah-nyembah dia, tu tak boleh. Kalau dia boleh mudarat, ikhtiar dengan pelbagai cara, baca ayat Quran dan sebagainya. Yang tak boleh kita menyembah dia, itu yang tak boleh. Itulah, jadi mana disebabkan takut kemungkinan makhluk jin ni dia mengamuk, merosakkan tanaman dan sebagainya. Wallahu alam. Aku ada, tapi tak boleh kita menyembah dia. Bagi dia makanan dan sebagainya, seolah memuliakan dia, menyembah dia lah. Itu tak boleh. Banyak cara lain lagi. Sebagaimana manusia memberi mudarat kepada kita, bolehkah kita sembah dia? Tak boleh. Disebabkan ada kumpulan geng mana dia ni aku menjahat, dia merompak orang. Jadi macam mana nak selamat? Kalau sekadar bayar tu boleh tahan lagi. Ni tak ada, dia kena sembah pula. Dia kena sembah dia pula. Itu dah melebihi. Dah jadi Firaun pula kan, tu sembah dia kan. Begitu je lah makhluk yang, maka kepercayaan mengatakan hantu jin syaitan berkuasa memberikan mudarat, berkuasa semata-mata dia sahaja dan mendatangkan manfaat, maka kepercayaan boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada semua benda. Kepercayaan bukan jin saja, yang lain pun boleh kita menjadi syirik kalau kita i'tiqad benda itu semata-mata memberi manfaat dan juga mudarat. Adapun yang ketujuh, sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala al-qudrah. Artinya kuasa kudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim. Jadi kudrah Allah Ta'ala ni sifat dia qadim, memang sedia kala kudrah Allah Ta'ala itu lagi azali, sama. Qadim dan azali sama. Kita dah bagi maksud dah qadim dengan azali. Apa dia? Kalau kita ingat, setiap, macam mana kita kata, siapa lebih umum di antara qadim dan azali? Azali lebih umum ke qadim lebih umum? Azali lebih umum. Setiap qadim itu adalah azali dan tidak semua azali itu qadim. Kalau ingatlah, kita ingat tu dapat nak apa? Setiap qadim adalah azali dan tidak semua azali itu qadim. Kenapa beza qadim azali? Ulanglah balik kan. Tak ada masalah. Sebab qadim ini ada pada suatu sifat yang wujud sahaja. Qadim ini pada sifat yang wujud sahaja. Adapun azali ini pada sifat yang wujud dan sifat yang tak wujud. Ada sesuatu yang wujud dan sesuatu yang tak wujud. Azali ini digunakan pada sesuatu yang wujud dan sesuatu yang tak wujud. Qadim ini pada satu yang wujud sahaja. Contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Allah Taala itu sifat dia wahdaniyah. Allah Taala itu sifat dia Esa. Jadi kalau orang tanya semenjak bila lah Tuhan itu Esa? Semenjak azali. Dan sifat Esa Allah Ta'ala itu qadim. Boleh. Sifat Esa Allah Ta'ala itu qadim. Boleh. Sifat Allah Ta'ala itu azali. Boleh. Bermaksud tak ada mula dia. Allah Ta'ala itu Esa memang sedia kala. Boleh kita kata Esa Allah Ta'ala itu qadim. Boleh. Esa Allah Ta'ala itu azali. Boleh. Kemudian Allah Ta'ala itu Esa dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Faham tak? Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah.
Jadi bila ditanya, semenjak bilalah Tuhan ni tak ada sekutu? Semenjak azali. Tak boleh kita kata semenjak bilalah Tuhan tidak ada sekutu, qadim. Tak boleh. Sebab dia benda tak ada. Benda tak ada. Tidak ada yang sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi. Semenjak bila tidak ada sekutu? Jadi kita kata tidak ada sekutu azali. Jadi azali boleh digunakan pada sesuatu yang tak ada. Apa yang tak ada? Tidak ada sekutu bagi Allah semenjak azali. Kita tak sebut tidak ada sekutu bagi Allah qadim. Tak boleh. Sebab qadim ni sesuatu yang benda yang wujud. Maka katanya qudrah Allah Subhanahu wa taala sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala zatnya, dirinya Allah taala itu maha berkuasa semenjak azali. Kewujudan Allah taala itu maha berkuasa semenjak azali. Dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak menerima pengurangan dan tidak menerima penambahan. Jadi kudrah Tuhan itu tidak menerima penambahan dan tidak menerima kekurangan. Kalau bertambah itu sifat makhluk. Allah Ta'ala sekarang bertambah kuasa dia, bertambah kekuasaan dia. Dulu kurang sikit, tak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ataupun rasa-rasa 10 tahun lagi bertambah kuasa Tuhan ni. Tak. Ya. Jadi kudrah Tuhan itu sempurna daripada awal hingga akhir. Kuasa yang sempurna, yang sabit berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala dengan dia, mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Bersetuju dia kata muwafaqah tu. Mungkin muwafaqah dengan iradah dia, ataupun qudrah Tuhan itu muwafaqah dengan iradah dia, seiring dengan iradah dia. Ya. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala seiring dengan iradah dia. Ya. Adapun menyandarkan taksir, tadi ni kita sandarkan kesan. Taksir ni kesan, memberi bekas. Adapun kita menyandarkan taksir, memberi kesan. Minta maaf. Boleh ni masih ke qudrah ni. Adapun menyandarkan taksir kepada qudrah itu, menyandarkan taksir kepada qudrah itu majazi akli. Apa ni? Sindiran cakap. Majas. Bahasa Arab majas. Sindiran cakap. Majas. Majas, kiasan. Majas. Jadi kalam majas. Kalam majas ni apa dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu kita nak maksudkan apa ni, majas kiasan ni. Bahasa apa? Bidalan tu. Kiasan lah. Sebagai contoh, kita kata kalau orang tu menang pilihan raya, apa dia kata? Macam mana tuan Jampul ni? Jampul lah genggaman saya. Kata. Dia bertanding kat Jampul. Orang tanya, macam mana tuan Jampul je dah? Takak Jampul dalam genggaman saya, kata. Adakah orang faham digonggam Jampul dengan tangan ni? Jadi orang faham tak? Dia cakap macam tu. Dia kata dalam tangan, ataupun dalam tangan saya ni. Jampul dalam tangan saya, kata. Jampul dalam tangan saya, kata. Adakah orang faham? Iyo pun nak digonggam Jampul dengan tangan ni. Tangan bersama mana? Orang tak faham macam tu. Jadi orang faham dia akan menguasai Jampul ni. Tapi dia kata gonggam tangan pula. Ini bahasa kiasan. Majas, nama dia majas. Majas. Banyak cara majas dalam bahasa kita.
menduduki kursi. Menang satu kursi kat Jampol ni. Bawa rabut pula. Kursi Jampol ni bawa rabut ada kan. Kalau orang tak faham, apa rabut kursi pula? Tu orang Louis Bondol tak faham. Jadi rabut kursi maksud rabut kuasa itu bahasa-bahasa kiasan majaz. Begitulah disebut menyadarkan kesan kepada kudrah itu majazi akli jua kerana yang memberkas pada hakikat itu zat yang maha suci. Sampai macam tu dia uraikan. Jadi Allah Ta'ala punya kudrah. Maka Allah Ta'ala punya kudrah. Maka dengan kudrah itu memberi kesan pada makhluk. Boleh tak cakap macam tu, kata dia. Biasa kata boleh. Tapi kalau ulama' dia perincikan, yang memberi kesan itu bukan kudrah itu. Yang memberi kesan itu adalah Allah. Allah, zat Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Bukan kuasa tu. Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Kata di sinilah. Boleh tak kita kata Allah Ta'ala punya sifat kudrah? Dengan kudrah Tuhan itulah maka terjadinya makhluk dan sebagainya. Boleh. Tapi yang paling tepat dia kata yang memberi kesan itu diri Allah. Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Tapi boleh sobot dia kata sini. Kerana yang beri bekas pada hakikatnya adalah zat Allah Ta'ala yang maha suci. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Demikianlah yang telah disebut oleh ulama yang muhakkikin. Tetapi pada orang awam, bahasa orang awam, maka kita kata kudrah itu dengan kudrah Tuhan itulah maka terjadi sekian. Allah Ta'ala ada sifat kudrah, maka dengan sifat kudrah itulah maka jadinya alam ini. Dengan sifat kudrah Tuhan itulah turunnya hujan. Dengan sifat kudrah Tuhan itulah maka matahari berjalan. Dengan sifat kudrah Tuhan itulah maka manusia ini dijadikan. Itu bahasa untuk orang awam, silakan dikata. Tapi sebenarnya majaz sahaja. Sebab yang menjadikan alam ini bukan kudrah itu, tapi Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini. Kena sebab macam tu katanya. Tapi pada bahasa orang awam tak apa kita kata sebut macam tu. Maka kata di sini, tetapi orang awam berkata kudrah yang membuatkan, atau katanya pandanglah olehmu perbuatan kudrah Allah Ta'ala, maka demikian itu haram. Dan kata separuh ulama makruh selama ia tidak beriktikad kudrah yang memberkas dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikadkan kudrah yang memberi bekas dengan sendiri, nescaya jadi kafir, katanya. Perbahasan di sini. Sampai situ dia bicara. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrah. Kena sebut macam tu. Bukan kudrah semata-mata, tapi Allah Ta'ala yang bersifat kudrah. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrah, yang mempunyai kebesaran dan perintah yang meliputi sekian makhluk dalam genggamannya, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tidak dapat dikira. Tuhan sahaja yang punya kuasa. Dia kena sebut macam tu. Jangan sebut kudrah saja. Tuhan yang punya sifat kudrah, menjadikan dan meniadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia. Kerana perintahnya meliputi dan sekalian makhluk dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi bekas
pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak dia kata sebut madkhal, maknanya jalan melaksana sahaja. Disuruh ke kita faham macam ni, disuruh ke? Ya disuruh. Kita disuruh. Apa dalil kita disuruh? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran supaya kita faham hakikat. Maka Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan kata. Jadi ayat ni kita nak faham macam mana. Allah Taala kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuhan jadikan kamu dan Tuhan yang jadikan perbuatan kamu. Jadi perbuatan manusia, perbuatan yang mana? Semua. Perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat. Bermakna Allah Ta'ala ceritakan hakikat. Kita tak boleh nak faham. Kita tak boleh nak faham bagaimana nak fahamkan hakikat tu, tak mampu kita nak faham. Cuma kita diberitahu bahawa adanya hakikat di sebalik amal kerja kita. Dan kita tak mampu nak faham dan tidak diperintahkan pun untuk memahaminya. Cuma kita tahu itu sahaja. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu kita ada ikhtiar. Itu kita tahu. Kita faham. Kita ada ikhtiar, kita ada usaha. Itu boleh kita faham. Tanda dia ambil kabun. Kabun ni nampak torang dah. Alah itu baru minggu lepas cadang nak buat tu. Minggu lepas nak buat kata. Minggu lepas tu saya upah orang lebih. Ikhtiar dia, kehendak dia, ikhtiar dia. Itu yang dipahami manusia. Macam mana pula datang pula begini? Itulah dia rasa tadi nak pergi ke tiki saya, tapi dah datang sini. Dia datang. Dia yang tadi merancang nak datang. Ada dia ikhtiar. Lepas tu start kita datanglah kata. Ada usaha dia, ikhtiar dia. Ada orang paksa ke? Tak. Itu kita faham. Kita pergi masjid, kita yang merancang nak pergi masjid, kita yang merancang nak pergi Makkah, nak pergi umrah, nak pergi kita nak pergi tidak. Baiklah. Itu kita faham. Kita merancang, kita berkehendak usaha. Itu kita faham. Tapi nak memahami hakikat Allah Ta'ala juga yang mentakdirkan itu tak dapat kita nak faham. Sehingga Sidi Ahmad bin Idris ditanya soalan yang sama. Ada satu kitab soal jawab dan Sidi Ahmad Idris. Maka ditanya kepada Sidi Ahmad Idris, wahai Tuan, dia kata, apakah makna hakikat perbuatan Allah, perbuatan hamba? Sebab dalam perbuatan hamba ada perbuatan Allah. Maka kata Sidi Ahmad Idris, tidak akan dipaham oleh manusia kecuali orang yang diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, kalau Allah diberi faham, macam mana orang boleh usul? Tidak dipahami kecuali orang yang diberikan faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita tidak tuntut untuk memahamkan hakikatnya, tapi kita tahu ada hakikat di sebalik kita itu. Maka yang dituntut kita faham adalah apa yang ada pada kita. Bermaksud kita ada pilihan, ada ikhtiar. Itu kita faham. Pukul zuhur kan nak sembahyang ke tak nak sembahyang? Pukul zuhur kan nak sembahyang jemaah ke tak nak sembahyang jemaah? Itu kita faham. Dari awal kita merancang dah. Nak sembahyang masjid dah. Kita ikhtiar. Itu kita faham. Bermaksud yang kita faham, kita bertanggungjawab terhadap segala amal yang kita kerjakan. Tak dapat kita nafikan. Kita nak taat, kita nak ibadat, kita nak beriman, tak beriman dan sebagainya. Hatta orang beriman pun yang dia faham, dia memilih untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil kajian dia, hasil pandangan dia, dalam masa yang sama tak boleh kita nafikan ia juga hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, contoh rezeki. Ya, rezeki yang kita nampak, tiba-tiba kita ada ilham datang. Nak jual nasi lemak lah. Tiba ilham datang. Nak masak pun Tuhan bagi ilham. Macam mana nak
nak masak tadi kan. Rasa-rasa buhalio lah. Orang ramai ke sana. Lepas tu kita pun menjual. Lepas tu kita laku, kita dapat duit. Bagi yang kita faham, kita mula yang merancang, kita yang busun dan sebagainya, kita yang ponek-ponek berjual. Orang jual pukul 7, kita jual pukul 6.30. Rupa pukul 6.30 tu lah ramai orang. Jadi baik dan buka kedai pukul 6.30 dia kata. Orang datang. Ya. Jadi itu yang kita faham, ya. Tetapi tidak boleh kita nafikan bahawa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki dan sebagainya. Jadi termasuk yang baik, termasuk yang buruk. Maka jadilah pada perbuatan hamba itu adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di akhirat nanti yang ditanya adalah perbuatan manusia, tidak boleh tanya perbuatan Allah. Tidak boleh ditanya perbuatan Allah. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan manusia. Di sebalik perbuatan manusia adanya perbuatan Allah SWT. Tapi yang akan dipertanggungjawabkan adalah manusia. Kenapa kau tak beriman? Kenapa kau tak solat? Kenapa kau mencuri? Kenapa kau berjudi? Manusia jawablah. Kalau dia kata tak tahu, tak terkena dosa. Kalau dia kata dipaksa, tak berdosa dia. Kenapa kau berjudi? Kau nak paksa. Nak bukti dia, betul-betul ada paksa. Tak berdosa dia. Masya-Allah. Kalau kita melakukan maksiat, tak tahu tak berdosa. Kenapa kau minum arak makin tu? Tak tahu, ingat aku kicap hitam dia. Kau sana arak je ni, arak je ni mabuk betul ni. Kau nak setitik pun mabuk. Tak tahu tak berdosa. Orang paksa tak berdosa. Habis yang berdosa dia tahu itu benda yang haram dan dia sendiri yang nak buat. Sendiri nak buat. Masya-Allah. Tak faham kita hakikat di sebalik kehendak kita itu. Sebab itu bila Nabi SAW dia beritahu kepada para sahabat, takdir dah selesai. Tuhan dah takdirkan selesai. Bermaksud apa maksud Tuhan dah takdirkan? Dah selesai bermaksud siapa yang ke syurga, siapa yang ke neraka dah siap. Bahkan senarai dah ada semenjak azali. Bahkan ada riwayat yang disebut dalam kitab, apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini, maka Allah Taala jadikan dia dua bahagian. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala ambil satu bahagian manusia ini, maka Tuhan kata hadza lil jannah fala ubali. Sebahagian yang ni akan ke syurga, fala ubali, aku tak peduli. Siapa nak kata apa aku tak peduli, aku adalah Tuhan. Wa hadza lin nari fala ubali, sebahagian ni akan ke neraka, fala ubali, aku tak peduli, kata Allah Taala. Bermaksud ketentuan azli itu dah ada. Begitu juga dalam hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad, ada satu kitab Adil Mufrad. Saya cari hadis tu makin dah baca je galak dah. Satu hadis yang selalu saya baca, suka baca hadis tu. Iaitu hadis Imam Bukhari masuk dalam kitab dia, Imam Bukhari hadis Nabi sallallahu, Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Dalam hadis tu Nabi mengatakan ruh-ruh manusia dahulu pada zaman arwah junudun mujannadah telah duduk berkelompok-kelompok. Nabi kata dalam hadis tu. Dulu manusia dalam alam arwah telah duduk berkelompok-kelompok. Macam manalah nak menentukan kelompok mana? Allah Ta'ala. Kankah Allah Ta'ala yang menentukan kelompok-kelompok mana? Maka dia mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Dulu manusia dan al-arwah telah duduk dalam kelompok-kelompok yang tertentu. Ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Nabi mengatakan ma ta'arafa minha, barang siapa dalam alam arwah dahulu telah berkenal-kenalan, ma ta'arafa minha, tidaklah mereka telah berkenal-kenal dalam alam arwah.
Berkenal-kenal arwah ni, siapa yang nentukan? Bukan dapat kita pilih-pilih. Bermaksud dalam alam arwah, di sana ada gulungan arwah, di sana ada arwahnya para anbiya. Di situ ada arwahnya para rasul. Di situ ada arwahnya para aulia, para salihin. Maka Nabi mengatakan ma ta'arafa minha, barang siapa telah berkenal-kenal. Jadi beruntunglah mereka dalam alam arwah, mereka telah berkenal-kenal dengan arwah para anbiya, para syuhada, para salihin. Bermaksud dalam alam arwah dulu mereka dah duduk kelompok-kelompok orang yang soleh. I'talafa, Nabi kata, bila dia keluar dekat dunia, dia akan cari kelompok dia balik. Dia akan cari orang-orang masjid, orang yang beramal, alim ilmu, yang orang ni tak. Dia akan cari. Berpunca daripada takdir alam arwah dahulu. Ma tanakara minha ikhtalafa. Tidaklah mereka itu di dalam arwah itu berpisah. Mereka tak duduk kelompok tu. Bermaksud dalam arwah dahulu wal iyadzu billah min zalik, mereka duduk kelompok-kelompok orang tak beriman. Mereka duduk kelompok orang yang jahat di arwah. Ikhtalafa. Masuk ke dunia ini, keluar ke dunia ini, tak suka dia bersama-sama dengan orang yang beramal, tak suka dia. Orang majlis ilmu tak suka dia. Orang yang soleh tak suka dia. Dia jenis orang lain. Dia tak suka. Masya Allah. Tidakkah ini adanya hakikat, adanya zahir? Pada zahir dia tak ramah. Puih ngajak ke masjid, apalah biar lalu. Dia yang tak nak. Siapa yang tak nak? Dia tak nak. Kenapa kau tak nak ni? Entahlah, biar lalu. Kata mudah ni. Dia yang tak nak. Tapi pada hakikat dia, kita tak tahu hakikat sehingga dia mati. Kita tak tahu hakikat orang sehingga dia mati. Sebab mungkin satu masa dia bertaubat, Masya Allah, tak tahu gitu. Jadi bermaksud kalau orang tu dah habis hidup dia, baru kita baca. Dah mati meninggal orang ni. Dia mari tak suka ke masjid lah, apa tu macam-macam benda tak baik dia buat dan sebagainya. Macam mana pula? Entah payah nak ngaban, dia tak nak dia. Mana pilihan dia, kehendak dia, semua kehendak dia. Dalam masa sama, bukankah itu takdirnya azali? Yang tak baik. Sebab itu dikatakan orang awam takut su'ul khatimah. Orang macam kita takut su'ul khatimah kita nanti macam mana. Adapun para aulia, dia takut su'ul azaliyah. Para aulia dia takut su'ul azaliyah. Para aulia takut ketentuan azali yang tak baik. Bimbang gitu. Sebab segala-galanya Allah Ta'ala telah menentukan. Ala kulli hal, kita kata kita bertanggungjawab tak ada diri kita. Kita bertanggungjawab tak ada diri. Bermaksud kita ada kehendak, kita ada pilihan. Bahkan agama ini tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Kalau orang tak faham agama, maka tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap ketaatan. Hukum hakam ini dipertanggungjawabkan sehingga kita faham. Bila kita faham hadzal halal wa hadza halal, al halal wal haram bayyinun, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali kita mengetahui ini halal, ini haram. Kemudian kita pilih nak halal kan haram. Maka kita jawab. Selagi mana kita tak faham, maka tidak bertanggungjawabkan. Jadi maksud, kita diberikan kepahaman dan kita diberikan pilihan, maka kita memilih segala apa sahaja dunia kita pilih, tetapi segala pilihan kita ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala azali. Sebab itu bila Nabi mengatakan takdir dah selesai, Nabi kata. Jadi bila sahabat kata takdir selesai, ya Rasul kata serahlah. Tak payah nak fikir apa-apa ya Rasulullah, sebab dah selesai. Nabi kata bukan macam tu maksud, bukan macam tu cara faham takdir dah selesai. Ya takdir dah selesai. Bermaksud itulah Tuhan dah tentukan kita siapa ke syurga, siapa ke neraka. Bahkan Tuhan dah tentukan kau belum syurga kita kat mana diamai. Syurga kita berada Firdaus A'la kau, tingkat kedua, tingkat tiga, keempat, Tuhan dah tentukan belum? Sudah pasti Tuhan dah tentukan.
Kalau kita tanya Tuhan tahu tak kita ni ke syurga kena aku? Tuhan dah tahu. Tuhan tahu tak kalau kita masuk syurga, syurga mana nanti kita akan duduk? Tak boleh kata tak tahu, dia belum tahu gitu. Takkan kita kata Tuhan belum tahu. Agak-agak Tuhan tahu tak kita syurga ni ke mana diam Syurga tu dia obek. Segala hisab dia yang hisab di akhirat nanti. Tuhan tahu tak cek syurga mana kita duduk nanti? Takkan kita jawab Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu tak masa kita meniti titian Siratul Mustaqim nanti selaju mana kita meniti atau merangkak atau macam Tuhan tahu. Tuhan tahu mana boleh. Bermaksud Tuhan dah tahu segala-galanya apa yang berlaku di padang mahsyar. Tuhan dah tahu apa yang berlaku di akhirat, siapa yang masuk syurga. Selain peluk Tuhan dah tahu siapa yang menentukan. Dia juga yang menentukan. Bermaksud dia juga yang mentakdirkan manusia siapa ke syurga, siapa neraka. Okey, itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, tugasan kita juga menentukan diri kita. Sebab kuasa pada kita untuk beramal. Jadi Nabi SAW dah pun letak kalau nakkan syurga Firdausil A'la, maka beramallah seperti amalan para anbiya, para syuhada, para salihin. Itu maksud dia. Jadi beramallah sekuat-kuat mungkin supaya mendapat syurga yang besar. Maka apabila kita dah melakukan kebaikan semuanya, maka akhirnya semua itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita beriman, sekiranya kita nak taat, kita kuat beramal, bertambah kuat amalan kita, bertambah kuat akhlak kita, bertambah kuat iman kita, bertambah kuat takwa kita, semakin kuat amal kita, akhirnya kita menjadi seorang mukmin yang muttaqin, berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Ta'ala juga yang menentukan semua kepada kita. Jadi bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menentukan segala-gala dia. Ala kulli hal, kita tidak membatalkan usaha daripada kita. Sebab itu Nabi kita kepada sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau begitu kami nak serah saja. Bukan macam tu maksud memahamkan takdir. Nabi kata setiap orang itu dipermudahkan dengan takdirnya. Nabi mengatakan sekiranya orang itu diberikan takdir yang baik, maka kita sampai ke dunia suka dia nak beramal. Maka Nabi kata seseorang itu mengikut takdirnya. Maka kata di sini jalannya, misal seperti putus bukan. Lepas sini. Kita buat di sinilah. Maka dia kata setiap manusia yang usaha dan ikhtiar itu tidak boleh berbekas pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha ikhtiar itu pihak madkhal saja, asbab sahaja. Kita usaha dan juga ikhtiar adalah asbab semata-mata. InsyaAllah akan datang kita huraikan lagi makna asbab dan juga hakikat kesan pada makhluk. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma salli alhamdulillahirabbil alamin. Ya Latif, 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 lam yazal udhun fima nazal innaka Latif lam tarfina wal muslimin. Ya Latif lam yazal udhun fima nazal innaka Latif innaka muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.